Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kuliah habis awal. Ada yang tengok bola. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت. InsyaAllah kita sambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Allah SWT karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Dan penting bagi orang yang nak mengenali Nabi SAW itu membaca Syama'il Muhammadiyah. Bahkan kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab yang dibaca sebelum kita mempelajari kitab sirah. Sirah ini tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Bahkan dibahas sejak sebelum Nabi SAW dilahirkan sehinggalah Nabi SAW wafat. Itu sirah. Adapun Syama'il ini kita nak mengenali watak dalam sirah itu, diri dalam sirah itu. Itu Nabi Muhammad SAW, supaya bila kita membaca kisah dan perjalanan hidup Nabi Muhammad dalam hidupnya, dalam keadaan kita mengenali Nabi Muhammad SAW zahir dan batin, maka itu lebih nikmat ketika mana kita membaca sirah Nabi SAW. Seperti mana orang kalau nak tengok satu filem, dia nak tahu siapa dulu yang berlakon. Kalau dia kenal pelakon tu hebat, dia akan rasa filem tu hebat. Bahkan dia akan menikmati filem tu kerana ada seorang yang dia kenali, watak itu watak yang hebat ataupun seorang yang hebat. Maka Syama'il Muhammadiyah adalah untuk kita mengenali diri Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita membaca Syama'il mengenali Nabi SAW ini, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam hati kita semua cinta pada Rasulullah SAW, yang sangat penting di akhir zaman ini untuk kita mendapatkan cinta Nabi SAW. Terus ke surat 18, tengok hadis yang ke-9 tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi la qala hadatsana Abu Musa Muhammad al-Muthanna hadatsana Muhammad ibn Ja'far hadatsana qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu Syu'bah an Simak bin Harbin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam ashkal al-'ain manhusil 'aqib. Allah sesenahmat. Kita masih lagi dalam hadis berkenaan dengan sifat tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru habis hadis yang panjang pada sebelum ini berkenaan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hindun bin Abi Halah. Dan hari ini kita baca pula riwayat daripada Allahumma salli ala Muhammad, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Katanya Allah sallallahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dhali'al fami. Dhali'al fami, Allah sallallahu, maksudnya mulut besar, ataupun terjemahan itu seorang yang mulutnya besar. Allah sallallahu. Mulut besar ini kebiasaan mulut orang lelaki.
Mulut kecil ni orang perempuan. Dan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan besar, besar sesuai dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu Nabi Muhammad bila senyum akan nampak gerham, kerana mulut Nabi sedikit lebar, sedikit besar, cantik dan elok bagi seorang lelaki, dan juga sesuai bagi seorang yang nak berpidato ataupun menyampaikan ilmu. Kerana mulut besar itu, kata ulama, tanda kepada orang itu petah bercakap. Orang kalau mulut dia besar, cakap petah, cakap lancar, cakap itu jelas. Dan itulah cara percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu persatu jelas dan mudah difahami oleh orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulutnya besar. Ada ulama mengatakan ini menunjukkan Nabi itu petah bercakap. Okey. Terus kemudian Allah SWT Allah SWT ashkal al-ain, kalau terjemah di sini matanya lebar memanjang. Allah SWT maksudnya Nabi SAW itu, Allah SWT, matanya itu sedikit lebar, besar sikit, betul sedikit lebar. Cantik kalau orang mata dia besar, betul lebar sikit, macam panjang sikit. Dan sesuai dengan bentuk dan juga kelopak mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi bukanlah seorang yang mata dia sepet kecil, tidak. Nabi seorang yang mata dia besar, itu panjang sikit. Cantiklah, macam cantik, macam cantik ya. Terus khususnya lagi manhus al-aqib. Qala Syu'bah qultu li Simakin ma dhali'il fami. Dia tanya balik ke bawah tu, kita boleh tengok ke bawah tu, qala Syu'bah qultu li Simakin. Khususnya yang ketiga, Nabi ni tumitnya, Allah SWT, nipis. Allah SWT, maksudnya tumit Nabi SAW ni tak penuh dengan daging ataupun tebal. Kaki Nabi itu berisi, tetapi kat belakang tu, kat tumit tu, dia macam nipis daging dia. Satu Nabi SAW, kalau Nabi pijak di satu tempat, di satu batu, batu akan melembut dan akan berbekaslah tapak kaki Nabi SAW, dan akan dilihat tapak kaki Nabi Muhammad macam ni, macam tu, dia main sikit ke dalam tu, macam tu. Kerana tumit, isi tumit tak sama dengan isi depan tu, dekat jari tu. Kalau macam ni sama, ada orang tapak kaki dia macam ni sama, ada orang depan macam ni, tengah ni dia macam kecil, macam ramping, belakang macam kecil. Itu gambaran tapak kaki Nabi SAW, sedikit saja daging dia, sedikit saja isi dia. Maksudnya dia bukanlah tapak kaki yang tebal, tapak kaki dia sedikit kecil. Kalau pijak akan nampak bentuk macam tu. Ada orang bila pijak nampak straight, Nabi tak macam tu kakinya, yang sedikit kecil belakang. Okay, dan kaki inilah, tumit inilah, disebut dalam hadis yang lain, bila Nabi SAW memijak di tempat ataupun permukaan yang basah, ayak akan pergi ke tepi dan tak naik ke atas kaki Nabi SAW. Kaki ni kaki yang mulia. Nabi SAW bila pijak tempat yang lecah, ayak akan pergi ke tepi. Kita kalau pijak kat lecah, ayak akan naik atas kaki kita, basah, berlemuh yang basah kedah. Nabi Muhammad kalau pijak tempat yang lecah, ayak akan pergi ke tepi dan tidak akan basah kaki Nabi SAW macam tak elok tu, tak ada, elok saja. Tu kaki Nabi Muhammad SAW, tumit Nabi SAW. Dan qala Syu'bah, yang tu berkenaan dengan syarahan ataupun penjelasan tentang apa itu ashkalul ain dan sebagainya. Okay, tak apa, kita tak payah baca yang tu pun tak apa. Kita dah syarah dah sikit pun okey dah. Dan ada ulama yang mensyarahkan ashkalul ain ni bukan maksudnya besar dan panjang mata Nabi SAW. Ashkalul ain maksudnya mata Nabi SAW yang putih itu kemerah-merahan. Mata Nabi yang putih, yang bahagian putih ni kemerah-merahan, itu ashkalul ain. Ada dua hadis dalam menceritakan tentang mata Nabi SAW. Yang pertama hadis, sahabat meriwayatkan mata Rasulullah yang hitam tu hitam pekat, yang putih tu putih,
Itu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mata dia hitam dah, tengah ni lepas tu putih, alhamdulillah lah tu kita ada sikit-sikit persamaan, maksudnya warna lah, persamaan dari segi warna mata macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah duk fikir lagi biru hijau apa semua, jadi macam bendera pula ya. Okey, jadi Allah SWT, tapi kalau Dajjal mata dia warna hijau, tak salah, hijau ke biru mata dia, mata yang tengah tu, dia bukan hitam, kerana dia ada campuran bangsa Yahudi. Okey ya, itu Dajjal. Jadi Allah SWT mata Nabi SAW. Satu riwayat hadis, mata Nabi Muhammad yang putih tu putih yang pekat lah, putih sungguh lah, elok. Yang hitam tu hitam. Ada riwayat hadis kedua, mata Nabi tu ashkalul ain, iaitu yang putih tu kemerah-merahan. Macam kita ni, mata kita kalau kita bangun tidur ataupun kita teriak, mata kita macam putih jadi merah-merah. Itulah mata Nabi SAW. Bagaimana kita nak buat dengan hadis yang beza ini? Ulama mensyarahkan, di awal-awal Nabi lahir, Nabi hidup, sebelum turun wahyu, mata Nabi SAW itu yang putih-putih, yang hitam-hitam. Selepas turun wahyu sama juga, sehinggalah semakin hari semakin berat amanah dan juga ujian yang Allah SWT takdirkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Lalu ujian makin berat, akhirnya yang putih itu menjadi merah-merah. Kenapa? Beratnya menanggung ujian. Ada 5 orang Nabi, hak putih itu jadi merah. 5 orang Nabi disebut Rasul Ulul Azam, 5 orang. Yang pertama, ketua mereka Nabi Muhammad SAW, yang paling besar dan paling berat ujian. Ulul Azmi ini Nabi yang paling kuat dan paling besar menanggung ujian daripada Allah SWT, ujian dalam dakwah. Ranking pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Musa AS. Ni semua mata dah jadi merah selepas diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, nanggung ujian. Yang ketiga Nabi Isa AS. Yang keempat Nabi Ibrahim AS, atau Nabi Ibrahim dulu barulah Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh AS. Ni 5 Nabi ulul azmi. Paling berat ujian yang diberikan, ditakdirkan oleh Allah SWT, dan mereka lulus. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Okey, ulul azmi. Jadi ashkalul ain boleh dimaksudkan yang putih ini kemerah-merahan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kita terus hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi la qala hadatsana Hannad bin Sari qala hadatsana Abathur bin Qasim an Ash'ath yani ibn Sawwar an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamari falahu 'indi ahsan min al-qamar. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan, Allahu subhanahu, aku ini telah melihat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhyan. Allah subhanahu, pada suatu Allah subhanahu malam yang bulan mengambang atau bulan purnama, malam 15 lah kalau bulan purnama ni. Allah subhanahu wa alaihi hullatun hamra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu memakai hullatun hamra. Hullah ini ada ulama mensyarahkan 2 pakaian, satu kain di atas, satu kain di bawah. Allah SWT, macam kita contoh, kita pakai baju Melayu kat atas, bawah kita pakai kain. Dia panggil pakaian kita ada dua lay pakaian. Kita ada 2 lay pakaian di diri kita. Yang pertama pakaian dia panggil kain, yang kedua yang atas, bawah dan atas. Hullatun hamra 2. Satu pakaian yang di atas, mungkin Nabi pakai macam qamis, dan bawah Nabi pakai kain. Sebab Nabi pakai kain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kain. Sebab itu dalam kitab Syama'il ada bab tentang izar. Izar ni kain,
kain yang dipakai oleh Nabi SAW, kalau bahasa kita kain pelekat, kain sarung. Siapa pakai kain, niat ikut sunnah Nabi SAW, sebab Nabi pakai kain. Dan Nabi tidak pernah pakai seluar. Tapi bukanlah jadi bid'ah pula pakai seluar. Daripada bid'ah orang tu dia pakai seluar. Nabi tak pernah pakai seluar, bid'ah. Tak. Ada keharusan pakai seluar. Bahkan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah dihadiah seluar, tapi Nabi tak pakai, Nabi simpan saja. Para sahabat pakai seluar, ada yang pakai seluar. Harus saja pakai seluar. Tapi kalau kita pakai kain, niatlah ini salah satu nak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Okey ya. Allah SWT. Jadi hulatun hamra, warna merah. Pakaian Nabi malam tu warna merah. Merah di sini kata ulama hadis, merah yang cayang, bukan merah terang. Okey ya. Merah yang cayang. Allah SWT. Nabi SAW pakai baju warna merah. Kemudian aku pun melihat kepada Rasulullah SAW. Faja'altu anzuru ilaihi. Aku melihat Rasulullah. Satu malam dia keluar rumah, tengok Nabi duduk di luar, dia tengok bulan. Masya Allah, bulan cantik malam ni, cahaya. Dan kata dia, aku pun tengok Nabi SAW pada malam tu. Allah SWT. Anzuru ilaihi wa ilal qamari. Aku lihat Nabi Muhammad, aku lihat bulan. Aku lihat Nabi Muhammad, aku lihat bulan. Dia sedang merenung cahaya bulan dan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dia sedang merenung dan memerhatikan bagaimanakah keindahan cahaya bulan dan keindahan wajah Nabi SAW. Dia tengah buat bandingan. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari. Allah SWT. Falahu indi ahsanu minal qamar. Cubalah ni kita semua bayang, bulan purnama malam 15 macam mana cahaya dia? Elok. Tengok tak sakit mata. Sedap mata memandang. Ada orang tengok nampak mawa dia dalam tu, lagi kacau. Okey, lawa. Tengok. Lah ni bayang semua tengok bulan purnama. Maksudnya elok cahaya tu, cantik, bercahaya, bersinar. Tapi kata Jabir bin Samurah, bila aku tengok wajah Nabi, aku tengok bulan purnama, bulan yang mengambang malam tu, cahaya tu. Falahu indi ahsanu minal qamar. Falahu di sini wallahi maksudnya, wallahi demi Allah, dia ini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sisi aku, di sisi pandangan aku, bagi pandangan aku dan pendapat aku, ahsanu minal qamar. Nabi Muhammad lebih elok, lebih cantik, lebih indah daripada bulan. Macam mana tu? Allah SWT. Bulan bercahaya, wajah Nabi Muhammad bercahaya, tapi cahaya wajah Nabi Muhammad indah, cantik dan elok. Lebih elok. Macam mana cahaya wajah Nabi SAW? InsyaAllah kemudian kita dapat melihat dalam mimpi kita, di barzah kita insyaAllah, di akhirat, di mahsyar nanti mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Itu wajah Nabi SAW, wajah yang bercahaya. Allah SWT. Dalam kitab Al-Imam Abdullah Sirajuddin meriwayatkan banyak hadis tentang para sahabat menyaksikan cahaya di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis, inilah kitab lain saya ambil, yang kitab yang lain. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Kata Sayyidina Abu Hurairah, tidak pernah aku melihat sesuatu apapun yang lebih elok daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Seolah-olah matahari itu tajri fi wajhihi, sedang beredar di depan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Hurairah, Allahumma salli, aku tidak pernah melihat. Hadis ini wa Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, juga Imam Ibn Hibban. Tidak pernah aku lihat seorang yang lebih elok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abu Hurairah. Kita pernah ada jumpa orang zaman kita ni paling handsome, tak ada handsome daripada orang lain. Mana ada? Tengok orang handsome, tengok esok jumpa lagi handsome, lagi handsome. Siapa paling handsome lah ni? Sampai ada cerita Snow White tanya cermin siapa paling cantik. Allah SWT. Tak akan jumpa yang paling cantik mesti Nabi Muhammad SAW. Tak sahabat yang mengaku macam ni. Kata Sayyidina Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an, aku tak pernah lihat sesuatu pun ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih elok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah matahari tajri fi wajhi,
Matahari sedang beredar, dipanggil beredar kan ni? Dalam orbit tu. Beredar di depan wajah Nabi SAW. Apa maksud aku melihat seolah-olah matahari duduk di depan wajah Nabi Muhammad sedang beredar? Maksudnya perumpamaan bagi betapa cahayanya wajah Nabi SAW. Kan matahari itu cahaya, maka Sayyidina Abu Hurairah nak bagi tahu kata wajah Nabi SAW itu bercahaya, bersinar-sinar. Tetapi wajah Nabi Muhammad ini, kata Sayyidina Abu Hurairah, macam matahari beredar di depan wajah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah tak sebut cahaya wajah Nabi Muhammad macam matahari. Kalau sebut wajah Nabi Muhammad macam matahari, orang tengok akan sakit mata, silau. Tapi dia sebut matahari beredar di depan wajah Nabi SAW. Maksudnya apa? Seolah-olah ada satu sinaran yang mancar di wajah Nabi SAW. Tapi perumpamaan ini hanyalah menunjukkan betapa bercahayanya. Tetapi dari segi perbezaannya, cahaya matahari dan cahaya Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad lebih agung, lebih besar, lebih mulia daripada cahaya matahari. Cahaya matahari terang macam mana pun tak masuk dalam hati kita. Cuba bayangkan, boleh ada cahaya matahari masuk dalam mulut kita, masuk di hati kita? Tak boleh menerangi hati kita matahari. Matahari boleh menerangi dunia ni, tapi tidak boleh menerangi hati insan, hati manusia. Tapi Nabi SAW bawa agama ini. Allah utus Nabi SAW dengan cahaya itu. Seperti Allah firman dalam Quran, Quran pun mengakui Nabi Muhammad bercahaya. Allah firman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya Quran, telah datang kepada kalian nurun minallah, cahaya daripada Allah. Ini cahaya ni Allah utuskan ni, Allah SAW. Nur minallah, kata ulama tafsir, Nabi Muhammad SAW. Wa kitabun mubin, Quran. Matahari bercahaya, Nabi Muhammad bercahaya. Cahaya Nabi Muhammad bila terpancar menerangi bukan sekadar apa yang ada di sekeliling Nabi Muhammad, menerangi sampai hati-hati manusia yang duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai akhir ini cahaya Nabi Muhammad masih lagi masuklah hati-hati manusia, itu umat. Apa maksud cahaya? Maksudnya kebaikan yang Nabi bagi, khidmat yang Nabi bagi, ajaran Nabi, sunnah Nabi, akhlak Nabi, itu cahaya Nabi SAW. Cahaya itu perumpamaan kepada kebaikan. Kita baca kitab hadis, kita dapat inilah cahaya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ini kebaikan yang Nabi buat, itu Nabi mengajarkan hadis kepada para sahabat, para sahabat menyampaikan pula, sampailah kita pada hari ini. Kita dapat kebaikan yang Nabi ajak ni. Itulah cahaya. Allah SWT. Sedekah cahaya, puasa cahaya, sembahyang cahaya, tolong orang cahaya. Dan kegelapan itu perumpamaan bagi dosa, maksiat, kezaliman dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad ni luar biasa, tak macam kita. Kita kalau bersedekah, sedekah itu jadi cahaya nanti dari kiamat. Tidak ada cahaya keluar daripada diri kita walaupun kita orang yang banyak buat kebaikan. Nabi SAW lahir-lahir dah bercahaya dah. Cahaya memang keluar daripada diri Nabi SAW. Seperti kata Ummu Aiman kata, ataupun nama seorang lagi nama Fatimah, ibu kepada Sayyidina Abdul Rahman, Sayyidina Rahman bin Auf kah? Ibu dia yang tolong untuk lahirkan Nabi SAW. Jadi bidan, ada 4 orang bidan. Seseorang nama dia Fatimah. Sebelum kitab kita ni pun ada sebut. Dia kata waktu mana hari malam kelahiran Muhammad, kata dia, diriwayatkan balik, aku pergi ke rumah Aminah. Di saat keluarnya bayi itu Nabi Muhammad SAW, aku menyaksikan cahaya yang sangat terang, sehingga kan aku tidak melihat dalam rumah Aminah waktu itu melainkan cahaya saja. Aku tak nampak Aminah, aku tak nampak dinding, aku tak nampak tingkap, aku tak nampak bumbung, aku tak nampak tanah, aku tak nampak apa pun, aku tak nampak. Yang aku nampak hanya cahaya malam tu saat keluarnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang hebatnya, cahaya ini tidak memadamkan penglihatan Fatimah ini. Cahaya ini tidak menyakitkan siapa saja. Ini cahaya Nabi SAW. Kalau kita bawa cahaya Nabi Muhammad, kita tidak akan menyakitkan orang. Tapi kalau kita bawa kegelapan iblis, kita akan sakitkan orang. Kalau kita bawa kegelapan Dajjal, kita akan zalim orang.
Kalau kita buat cahaya Nabi Muhammad, itu akhlak Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, agama Nabi Muhammad, tidak akan menyakitkan siapa-siapa. Kerana Nabi Muhammad datang dengan cahaya yang tidak menyakitkan orang. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Luar biasa cahaya Nabi Muhammad. Bahkan cahaya itu penuh dalam rumah Aminah malam tu. Bahkan betapa terangnya cahaya ini disebut dalam riwayat sampai cahaya itu naik ke langit. Naik sampai ke langit. Berlaku di kota Mekah. Malam 12 Rabiul Awal, 16 minit sebelum masuk subuh. Dan sebagian ulama sirah, Nabi lahir dekat waktu subuh. Cahaya keluar, saya mancar sampai atas. Bahkan pada malam itu cahaya yang keluar ini, Sayyidatina Aminah ibu Rasulullah, dia kata cahaya itu terang benderang sampai aku nampak istana yang ada di Rom. Nampak cahaya Nabi Muhammad sampai di sana di Rom, menunjukkan cahaya ini akan sampai ke sana, agama akan sampai ke sana, akan menang. Ada tak bayi lahir bercahaya macam tu? Mana ada? Macam mana boleh kita kata Nabi Muhammad macam kita tak ada apa-apa, kata dia tak usah agungkan. Tak, jangan agungkan orang macam ni. Tak agungkan Nabi SAW. Dia nak kita tak agungkan Nabi, agungkan dia sebab nak tunjuk kita dia sahih. Agungkan saya sebab saya paling sahih pemikiran saya, paling sahih pahaman saya, paling sahih mazhab saya. Sebenarnya dia baca hadis untuk dia nak bagi Nabi SAW ikut dia. Kenapa ada 4 mazhab? Kerana ulama cuba memahami apa maksud Allah dan Rasul, Quran dan hadis, sehingga berbeza sama mereka. Ada mazhab dan mereka adalah mujtahid, memang mampu dan ada kelayakan untuk mengeluarkan hukum. Kenapa ada perbezaan dan kenapa meraihkan sama mazhab? Kerana imam-imam mazhab, mereka orang alim yang sebenar, mereka menyatakan tak sepatutnya kami mengatakan ini sahaja maksud hadis, seolah kami nak Nabi Muhammad ikut kami, wahai Rasulullah ikut fahaman kami, orang lain tak boleh, saya saja. Faham tak? Maka makna tu luas, Quran tu luas, hadis tu luas. Maka bila ada ulama yang memahami macam lain, ada mazhab yang lain, dia akan menghormati. Kenapa? Semua ulama cuba nak memahami dengan seboleh yang mungkin maksud daripada Al-Quran dan hadis. Cuba nak mengeluarkan hukum, cuba nak mengeluarkan faedah dan sebagainya. Tetapi ada perbezaan. Kenapa? Sebab ulama mereka tidak mendakwa hanya macam ni yang ikut Rasulullah ni sahih saja, seolah dia paksa hadis Nabi hanya untuk fahaman dia saja. Orang kalau faham macam ni, tak boleh pakai hadis ikut saya saja, tak boleh ikut fahaman orang lain, seolah macam tu. Hanya dia faham Quran dan hadis, maksudnya seolah Quran dan hadis kena ikut fahaman dia saja. Faham tak? Saya faham macam ni Quran, okey, jangan ada yang lain lah faham macam ni. Kalau ada bid'ah, contoh, okey, lawak yang marah lah okey, minta maaf yang marah, ini cerita saja. Okey, itu siapa yang dia mendakwa kami saja sahih, lain pada kami semua dia tolak, dia kata apa semua, seolah dia nak sebut, dia nak menyatakan Quran dan hadis saya saja boleh faham, dan Quran dan hadis kena ikut saya saja, orang lain tak boleh ambil, saya saja. Oh, mana boleh ke tu? Tak macam tu. Okey Jadi Allah SWT tercerita apa tu, pijau sangat tu, tertahu saya apa tu? Nabi SAW bercahaya. Ada orang bercahaya macam ni lahir. Mana ada kita duduk berlampu, mana ada keluar cahaya dari diri kita. Jadi ini cahaya Nabi SAW. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, tidak pernah aku melihat seorang yang lebih elok daripada Nabi SAW, lebih cantik daripada Nabi SAW. Seperti mana wajah Nabi itu seperti ada matahari yang sedang beredar di depan wajah Nabi SAW. Itu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat yang lain, ini penyaksian para sahabat Nabi SAW. Seperti mana kata Hindun bin Abi Halah, kita sebut dah hari itu, wajah Rasulullah itu, kata Hindun, bersinar-sinar Allah SWT, seperti mana bulan malam purnama. Macam mana tu cahaya tu, Masya Allah. Ni sahabat yang sebut, kami menyaksikan macam ni, kami menyaksikan macam ni, Allah SWT. Dan lagi di antara pandangan-pandangan para sahabat Nabi SAW, Allah SWT, seperti mana disebut oleh Allah SWT, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah SWT, betapa bercahaya dan indahnya wajah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya para sahabat di sekeliling Nabi Muhammad semua mengatakan engkau bercahaya, engkau bercahaya, engkau bercahaya, engkau bercahaya.
Itu riwayat-riwayat hadis daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab kita sebut tentang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bercahaya, bahkan lebih elok daripada cahaya bulan. Mudah-mudahan Allah SWT perlihatkan kita wajah cahaya ini. Nak tengok wajah Nabi Muhammad, dengar nama Nabi Muhammad, selawat banyak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ada hadis pernah satu hari Sayyidatina Aisyah jahit baju, jarum jatuh, cari tak jumpa sebab waktu malam. Balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkas saja. Terus nampak jarum. Kata Sayyidatina Aisyah, betapa bercahayanya wajah engkau ya Rasulullah sampai nampak jarum dekat mana. Allah SWT. Seperti riwayat para sahabat, kami boleh tahu kata Rasulullah masuk dalam masjid bila masjid itu bercahaya. Ni rumah Nabi. Rumah Nabi ni masjid. Okey, kalau ni kiblat, rumah Nabi belah sini. Rumah Nabi belah ni. Kita pergi Raudhah, kita tengok tu. Makam tu. Itu rumah Nabi SAW. Rumah Nabi sini. Nabi masuk, Nabi akan buka tirai. Itu masuk ke masjid. Dan Nabi mula keluarkan wajah Nabi, terus bercahaya masjid. Itu riwayat sahabat. Kami sedar, kami akan menyedari Rasulullah telah masuk ke masjid bila masjid itu bercahaya dengan cahaya Nabi SAW. Macam mana, Masya Allah, wajah Nabi SAW. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, betapa bercahaya wajah engkau. Jawab Rasulullah, wahai Aisyah, wailun man la yarani fil qiyamah. Celaka siapa yang tidak dapat melihat wajah aku ini nanti di hari kiamat. Celaka orang tu. Orang yang tak dapat lihat wajah Nabi Muhammad nanti di akhirat, orang tu celaka. Kenapa? Tak berkumpul dengan Nabi SAW, tak dekat dengan Nabi SAW. Nabi bangkit di lain, dia bangkit di mana, wallahu alam. Nabi pergi ke sana, dia pergi ke lain, di mahsyar nanti. Kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, siapakah yang celaka yang tak dapat melihat wajah engkau itu? Nabi SAW jawab, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Siapa yang nama aku disebut di sisinya, dia tak selawat ke atas aku. Selawat Allahumma salli alaihi wa ala alihi, ataupun sallallahu alaihi wasallam bila dengar nama Nabi SAW. Kita pengalaman kita ngaji di Yaman, bila ada bacaan hadis, bila disebut nama Nabi Muhammad, masjid tu bunyi deras, Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu untuk baca selawat bila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sekali kita selawat 10 kali rahmat Allah akan bagi. Saya dah jumpa orang, dia ada fahaman pelik sikit. Dia kata apa? Siapa selawat tak dapat rahmat saja. Tak dapat rahmat Nabi, kita dapat rahmat. Nak pakai dia, nak pakai Nabi Muhammad SAW, pakai Nabi Muhammad. Ada juga fahaman macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi satu selawat kita baca, 10 rahmat Allah bagi, 10 darjat Allah bagi, 10 keampunan dosa dan 10 pahala. Sekali kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lagi extra lagi apa? Dapat lihat wajah Nabi SAW yang bercahaya nanti dari kiamat. Tak mahu tu. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita akan sebut nama Nabi Muhammad setiap dengar nama Nabi SAW. Jangan malu sebut sallallahu alaihi wasallam. Mengata orang tak malu pula. Oh, itu memang tak guna itu. Oh, tak malu, cakap deras-deras kata kat orang. Sedangkan perkataan itu sangat buruk. Seperti mana Sayyidina Aisyah pernah datang di rumah Rasulullah SAW. Seorang yang tempang. Dia mai bagi salam, Sayyidina Aisyah kata Rasulullah tidak ada. Dia pun pergi. Rasulullah balik, Sayyidina Aisyah sampaikan, ya Rasulullah, tadi ada seorang tempang, dia buat macam tempang, datang untuk bertemu dengan kau. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, engkau telah mengumpat dia. Mengumpat ni apa? Cakap satu keburukan orang yang betul ada pada diri dia. Bila dia dengar depan dia, bila dia dengar kita cakap depan dia, dia akan sakit hati, dia akan rasa terasa. Aku tempang tapi jangan sebut itu. Cakap elok sikit, dia akan rasa aku tu maksudnya. Wahai Aisyah, engkau telah mengumpat dia. Kalaulah dilemparkan satu perkataan engkau ini dalam laut, semua hidupan di laut akan mati kerana busuk perkataan engkau, kata Nabi SAW. Sayyidina Aisyah tu, astagfirullah. Oh, kalau kata orang relax. Oh, tu memang komen. Dan dengar nama Nabi SAW, malu nak selawat katanya. Malu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kuat itu tanda sensitifnya kita bila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sallallahu alaihi wasallam, jangan malu. Jangan malu. Yang kita kena malu adalah kita cakap benda tak elok. Kita selawat pada Nabi SAW, kita nak syiarkan. Kita nak peringat orang yang diam tu. Kadang-kadang kita kuat, orang lain akan teringat, oh sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Okay, kena praktik macam tu. InsyaAllah dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu kelebihan dia. Dan kita kalau cinta Nabi Muhammad, kita sensitif dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sensitif. Terasa dalam. Tegak untuk selawat. Teringat, rindu. Itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nak adzan dulu kah? Nak terus? Adzan dulu sikit, sambung 5 minit. InsyaAllah. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد صلى الله محبا بذكره. محمد صلى الله محبا بذكره. الحمد لله العظيم. لا لا لا. الله أكبر. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat Sayyidina Ummu Ma'bad, kata Ummu Ma'bad, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Nabi singgah di kemah saya menyaksikan seorang yang sangat indah wajahnya, manis wajahnya. Wajah Nabi wajah manis. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kata Ummu Ma'bad lagi, Nabi itu wasim, handsome, manis, handsome, bercahaya. Tengok perumpamaan dibuat oleh para sahabat yang pernah menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau ikut riwayat Sayyidina Aisyah, ada lagi tambahan. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling elok wajah. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau berpeluh di wajahnya, kamu akan melihat peluh itu akan mengeluarkan sinaran cahaya seperti mana mutiara yang sedang berjatuhan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat Sayyidina Aisyah. Hadis riwayat Imam Abu Nu'aim. Itu hadis
Macam mana wajah Nabi SAW? Dah bercahaya, cantik, segak, handsome, manis. Lepas tu bila berpeluh pun cantik. Kita berpeluh tak cantik, nak kena lap cepat-cepat, tak lawa. Nabi SAW peluh pun cantik. Macam mana ni? Masya Allah. Dan Nabi berpeluh, akan dilihat air peluh Nabi SAW bersinar macam mutiara yang sedang berjatuhan di wajah Nabi SAW. Mutiara peluh Nabi SAW, dan wangi peluh Rasulullah SAW. Tu wajah Nabi SAW. Terus sekali lagi, jadi kata Sayyidina Jabir bin Samurah, demi Allah, aku lihat bulan, aku lihat wajah Nabi SAW, lebih elok wajah Nabi SAW. Khususnya hadis Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi la qala hadna Sufyan bin Waki' hadatsna Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi an Zuhair an Abi Ishaq qala sa'ala rajulan al-Barra bin Azib akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf qala la bal mithla al-qamar. Barra bin Azib ditanya kepada dia oleh seorang lelaki tanya kepada Sayyidina Barra bin Azib, adakah rupa Rasulullah seperti pedang? Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf, adakah wajah Rasulullah seperti pedang? Apa maksud adakah wajah Rasulullah seperti pedang? Maksudnya adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cahayanya macam sinaran pantulan cahaya di pedang. Kalau tengah hari kita ambil pedang, kita arahkan pedang itu ke cahaya matahari, kita suluh kat mata orang, apa akan rasa orang tu rasa? Sakit, silau pedang tu, cahaya pedang tu. Adakah cahaya wajah Nabi Muhammad macam sinaran ataupun silau pedang tu? Kata Sayyidina Barra bin Azib, la, tidak, bukan macam tu. Kalau macam tu sakit mata orang tengok wajah Nabi SAW. Bal mithlal qamar, bahkan wajah Nabi Muhammad itu seperti mana? Bulan. Cahaya macam bulan. Cahaya bulan kalau tengok tak sakit mata. Allah senang. Berapa kali kita tengok bulan kita ingat Nabi SAW. Kenapa tu perumpamaan tu wajah Nabi Muhammad? Walaupun wajah Nabi Muhammad lebih terang dan lebih cantik, indah daripada cahaya bulan, cahaya tu, cara kita memandang tu lebih kurang, tak sakit mata. Cahaya matahari bila tengok sakit mata, cahaya bulan tengok lama mana pun tak sakit mata. Itulah perumpamaan melihat cahaya wajah Nabi SAW, lama mana pun tidak akan sakit mata. Allah senang. Itu wajah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian sahabat meriwayatkan, kami bila rasa satu rasa lemah, rasa macam serabut, duka cita dalam hati kami pergi cari Nabi SAW. Bila lihat wajah Nabi SAW, hilang semua yang dalam hati kami. Seperti ada satu syair tu, man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini haudhuka safi mubarak wirduna yawman nusyuri. Man ra'a wajhaka yas'ad, barang siapa ataupun orang yang melihat wajah engkau wahai Rasulullah, yas'ad, terus rasa bahagia. Wajah Nabi SAW. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah satu hari Sayyidina Ali naik mimbar, Sayyidina Ali khutbah waktu jadi khalifah. Kata Sayyidina Ali, khabarkan kepada aku siapakah orang paling berani. Para sahabat semua tak ada jawab. Siapa paling berani, nak sebut siapa? Ada orang kata, wahai engkau lah Ali, engkau khalifah kami. Tak, kata Sayyidina Ali, bukan aku. Orang yang paling berani yang pernah aku menyaksikan dengan mata aku adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi itu memang dah lebih dah, berani itu semua Nabi Muhammad lah paling tinggi. Ini perumpamaan sesama sahabat, sebab Nabi tak boleh nak diumpamakan, terlampau ni lah, tinggi lah Nabi SAW. Jadi satu ada hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah mengatakan, kami pernah menilik, cek siapakah orang terbaik di zaman kami para sahabat. Kami dapati orang itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa tak sebut Rasulullah? Rasulullah tak boleh nak dibanding dengan sahabat, tak boleh dibanding. Allah, tiada orang seperti dia, macam nak banding. Jadi para sahabat membandingkan sama mereka. Siapa terbaik? Terbaik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau pergi Mekah, jangan lupa pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dibuat musalla atau masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, naik tingkat 4 dekat KFC tu, 3 ke 4, masuk situ, kita akan rasa kelainan. Di situlah Nabi SAW datang untuk berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di situlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk
Di situlah Sayyidatina Asma duduk. Di situlah Sayyidina Abdullah duduk, anak-anaknya. Di situlah Sayyidina Aisyah duduk sebelum kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah penuh barakah, keluarga penuh barakah. Sayyidina Asma ni hebatnya dia waktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pi sembunyi di Gua Thur dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayah dia mengandung waktu tu, mengandung 9 bulan kan mengandung. Dialah yang dilantik oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk hantar makanan, dan dia terima. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu hijrah, dia bagi semua harta keluarga, bahkan khadam dia untuk khidmat hijrah, untuk khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Amir bin Fuhairah yang tu khadam milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagi untuk teman perjalanan. Anak dia nama Abdullah juga dilantik, diambil dia sebagai khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga di sekitar Gua Thur, dan waktu pagi pergi ke Mekah dengar intip apa diperancang untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Cerita tu panjang, saya tak sebut panjang sangat lagi. Nak cerita pasal Asma ini, orang perempuan. Dia digelar orang yang mempunyai 2 tali pinggang. Kerana dia ada tali pinggang, waktu mana dia nak hantar makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia berjalan ke Gua Thur jauh. Waktu tu dia perlukan suatu tali untuk membawa makanan. Dia ambil tali pinggang dia yang lebar, dia koyak jadi 2 untuk mengikat makanan, untuk dirabat, untuk bawa naik ke bukit ataupun gunung. Gua Thur yang tinggi sekali ganda Gua Hira ataupun Jabal Nur atau Jabal Hira. Jadi hantar balik selama 3 malam berturut-turut, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Tak salah, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Naik 3 malam. Mengandung. Sabar. Bila balik lepas 3 malam, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Abu Jahal baru dapat tahu, kata Asma telah berpakat dengan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya, untuk melindungi dan menghantar makanan. Waktu tu Abu Jahal tanya, mana dia bapa engkau dan juga Rasulullah? Mana dia Muhammad? Tak jawab. Mengandung, letih, sakit kaki, sakit badan. Kenapa pergi naik gua tiap-tiap hari? Batu pula. Allah SWT. Tak jawab. Abu Jahal tampak dia sampai keluar subang. Tak jawab. Bunuh pun takkan jawab. Ini seorang anak kepada seorang yang sangat hebat, yang sangat berani, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa berani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Cerita dia, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah atau radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung di depan Kaabah. Ni waktu awal-awal Islam. Waktu tu pembesar-pembesar Quraisy dan juga orang-orang Quraisy waktu tu ada yang sedang maki dan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nak pukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak mereka sambil mengatakan, adakah kamu nak memukul orang yang mengatakan Tuhan dia itu Allah? Allah SWT. Yang meninggalkan sambahan dan sebagainya, tolak. Waktu tu mereka tinggalkan Nabi Muhammad, mereka pukul dia. Pukul sama Bakar Siddiq. Pukul sampai dia pingsan, sampai berdarah semua. Wajahnya berdarah, kepalanya berdarah habis. Dipukul dia sampai pukul. Dibawa balik, dipapah bawa balik. Allah SWT. Bila balik Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada mak dia di sisi dia waktu tu. Mak ke isteri mak. Waktu tu Sayyidina Bakar Siddiq buka mata, dia kata, wahai ibu aku, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mak dia, bagaimana keadaan Rasulullah? Mak dia teman dia. Kata ibu kepada Sayyidina Bakar Siddiq, Rasulullah baik-baik saja, selamat tadi, tak kena pukul. Dia sakit. Dia kata, wahai ibu, saya tidak akan duduk senang selagi mana tidak melihat wajah Nabi SAW dan melihat Rasulullah dalam keadaan sihat, selamat. Dia keluar dalam keadaan sakit, habis cedera. Bila dia menyaksikan wajah Nabi SAW, lihat Nabi dalam keadaan selamat, terus dia sihat, terus jalan elok. Ini luar biasanya kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hebatlah. Sampai sanggup walaupun dirinya kena pukul, tak apa, yang penting Nabi SAW selamat. Adakah ada orang lebih berani pada dia, kata Sayyidina Ali? Bukan seorang dia hadapi, puluhan orang pukul dia hadapi, tak undang, yang penting Rasulullah selamat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey ya. Jadi para sahabat ni bila melihat wajah Nabi SAW, mereka akan dapat kelebihan, maksudnya mendapat
dipanggil anugerah-anugerah Allah SWT di sebalik melihat wajah kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini, wajah Nabi Muhammad bukanlah sinar cahayanya macam pedang, tetapi macam qamar, iaitu bulan. Hadis dekat tu cukup dah kot. Okay, ya. Kita baca hadis seterusnya lah insya-Allah pada minggu akan datang. Mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ini orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah masuk 13 Safar kalau tak salah, sikit lagi nak Rabiul Awal, maka banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat persediaan sikit banyak selawat. Nak sambut bulan merdeka dengan kawat semua cukup tengah hari, buh bendera atas semua, bagus. Kenapa? Nabi Muhammad yang ajak cinta negara. Tapi ini Nabi Muhammad lahir. Kalau tak lahir Nabi Muhammad, tak ada ni bendera Malaysia, tak ada. Bendera Malaysia ni imej Islam ni, ada imej Islam ni, bulan apa semua bintang. Osmaniyah, imej Osmaniyah ditinggalkan sikit untuk kita. Dulu kita bawa Osmaniyah dulu. Dan tanpa Nabi Muhammad lahir bawa agama ini, tak ada ulama akan berjuang mempertahankan negara kita. Tak akan ada orang nakkan kemerdekaan, dan mungkin kita ini akan ikut agama penjajah. Kita tak ikut. Kenapa? Nabi Muhammad lahir untuk kita. Allah utuskan Nabi Muhammad untuk bawa kebaikan untuk kita, agama dan tauhid untuk kita. Kita pegang yang tu. Maka ini bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi punca adanya semua kebaikan yang kita dapat hari ini. Kena ada persediaan juga untuk sambut. Dia kata, boleh ke sambut ni? Nabi pun sambut hari kelahiran dia tiap-tiap minggu pula tu. Su'ila an sawmi yaumil itsnain. Ini isi dia Nabi sambut atau sambut? Isi dia Nabi sambut. Pernah ditanya kepada Rasulullah tentang puasa hari Isnin. Apa Nabi jawab? Nabi tak jawab saya saja nak puasa, tak ada. Nabi jawab tentang kelahiran. Dzaka yaumul tufih. Itulah hari padanya aku dilahirkan. Aku nak bersyukur, aku nak ingat hari kelahiran aku. Aku puasa untuk bersyukur pada Allah SWT. Nanti orang kata pula, awak tak puasa, pergi buat kenuri pula hari maulud. Al-Imam Suyuti jawab dalam kitab dia tentang hukum maulid, hukumnya maulid Rasul. Nabi SAW sendiri ajak nak bersyukur pada Allah, tak semesti puasa. Boleh dengan sembahyang, boleh dengan sujud syukur, boleh dengan buat kenuri. Pelbagai cara ibadah untuk menzahirkan kesyukuran pada Allah. Di antaranya buat kenuri bagi makan orang, itu tanda kesyukuran pada Allah. Boleh lah, boleh. Allah senang amat. Jadi dzaka yaumul tufih. Maka ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Akan datang hari kelahiran Nabi Muhammad yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Kalau pandangan ahli falak, ulama ahli falak 9 Rabiul Awal. Dan banyak pandangan tentang 13 Rabiul Awal dan sebagainya. Pandangan masyhur 12 Rabiul Awal. Isinya kita nak zahirkan kegembiraan, nak zahirkan kesyukuran pada Allah SWT. Ayat Quran buat dah. Kata ni bid'ah ni, zahirkan kesyukuran, kegembiraan Nabi lahir. Bid'ah apa Quran ajak? Qul in kuntum qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Ayat Quran cukup ayat Quran ni. Allah firman, katakanlah dengan kurniaan Allah dan juga rahmatnya kepada mereka. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, ajar mereka, cakap pada mereka, ini perintah aku. Apa dia? Perintah apa ni? Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Allah nak kita gembira dengan nikmat yang Allah bagi, dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Nabi itu nikmat Allah paling besar kepada kita semua. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allah sungguh Allah telah memberi nikmat kepada orang-orang beriman. Nikmat apa ni? Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Dibangkitkan rasul di kalangan mereka itu manusia. Allah sebut nikmat Nabi Muhammad ni. Kan ada ayat Allah firman apa? Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ni ayat cerita apa ni? Cerita tentang Aus dan Khazraj, Nabi satukan depa. Lepas tu Yahudi mai hasut suruh perang balik. Nabi panggil depa, ayat tu turun. Allah sebut ayat ni, ingatlah nikmat Allah. Udhkuru ni'matallah wadhkuru ni'matallah. Nikmat ni bukan berjamak, ni mufrad. Ngaji ilmu bahasa Arab. Ingatlah satu nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah ni satu ni. Kata ulama tafsir, Allah suruh kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, wahai Aus dan Khazraj, wahai Ansar, dulu Nabi Muhammad tidak datang, belum datang, kamu berperang sama kamu. Dan Nabi datang damaikan kamu dengan Islam, dengan iman, dengan kasih sayang. Maka ingatlah nikmat Allah ni, itu Nabi Muhammad, supaya kamu kembali bersatu.
Umat Islam boleh bersatu bila ingat Nabi Muhammad, ingat ajaran Nabi Muhammad, ingat sunnah Nabi Muhammad, ingat akhlak Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Tu Al-Quran ajak macam tu. Ingat Nabi Muhammad, kata Allah. Allah suruh ingat Nabi Muhammad. Wadhkuru ni'matallah. Allah suruh ingat nikmat. Nikmat apa? Di sini nikmat dia adalah Nabi, nikmat di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ingat ajaran dia, kamu ingat diri dia, kamu ingat tentang dia, kamu akan bersatu, kembali bersatu. Kamu akan lupakan hasutan Yahudi. Umat lah ni lupa Nabi Muhammad, ikut Yahudi. Satu berpecah. Yahudi masuk agama macam kita ikut. Saya pergi ceramah satu surau, dia marah saya. Dia kata apa? Ustaz tadi salah ke Yahudi. Yahudi tak buat apa orang kita. Orang Islam yang salah. Pening pula mana fahaman dia ni mai. Quran Allah tadi tak rida pada kamu. Dia nak ngajak ke agama mereka. Dak, kita dah salah, Yahudi dah salah. Jangan abang semua orang Islam salah, Yahudi tak salah. Oh, salah Yahudi baik semua. Macam saya cerita pasal unsur-unsur ataupun kerosakan yang Yahudi buat untuk rosakkan umat Islam. Saya pernah cerita dalam kuliah saya. Ada orang komen, dia kata apa? Jangan sangka buruk ada Yahudi tak buat macam tu pun. Kita sangka buruk dia. Tadi sangka buruk kat Yahudi. Betul hang sangka buruk kat aku orang Islam? Boleh pula. Dia sangka buruk kat kita, dia kata kita fitnah Yahudi, dia sangka baik kat orang Yahudi. Apa fahaman ni? Bid'ah, dhalalah. Kullu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. Okey, masya-Allah kita baca ayat tu. Okey. Ayat Quran ajak ni musuh kamu ni bahaya ni, dia tak reda pada kamu, ingat dia nak rosakkan kamu, nak suruh ikut agama mereka. Nabi sebut umat akhir zaman akan ikut langkah Yahudi, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Tu ada hadis. Tak boleh kita nak bang semua orang Islam salah, Yahudi tak buat apa, tak boleh tu. Sangka baiklah kat Yahudi kata dia. Takkanlah Yahudi buat itu kita fitnah depa. Oh, macam tu pula. Ada fahaman macam tu, bid'ah. Itu ada bid'ah. Buat bid'ah, jaga. Kena banteras tu bid'ah. Okey. Jadi Allah sesenang amat. Jadi mai kita sama-sama maksudnya selawat dan kita ingat ayat Allah ni, wadhkuru ni'matallah. Allah suruh ingat nikmat Allah yang besar ni. Nabi Muhammad datang kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Sebagian ahli tafsir kata nikmat Allah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah itu, utusnya Nabi Muhammad, tak akan terhitung. Besarnya nikmat Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata zuhirkan kegembiraan. Huwa khair mimma yajma'un. Dia lebih baik ataupun itu lebih baik. Ada ulama tafsir kata huwa ni kembali pada Nabi Muhammad. Maksud Nabi Muhammad atau nikmat Allah yang besar ini yang Allah bagi pada kita lebih baik daripada apa yang kita himpunkan. Kita dapat kereta gembira, dapat Alphard, nak lompat. Hari ni dapat kunci Velfire, macam nak terbang. Kita dapat Nabi Muhammad, Allah utus Nabi Muhammad, nikmat untuk kita, lagi kena gembira. Hari ni dapat kunci rumah, nak masuk rumah baru, best. Selfie terus dengan rumah tu. Bagaimana kita rasa Allah dah bagi kita nikmat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita sembahyang, dengan ajarannya kita dapat kasih sayang. Rasa Allah gembiranya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ruh agama, itu cinta Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga orang yang nak jauh kita dengan memuliakan Nabi Muhammad. Dia tak ada apa, Nabi Muhammad lahir macam kita juga. Tak ada apa, tak usah sambut apa, tak ada apa pun. Dia kata Nabi SAW tak sambut pun maulid. Tak sambut apa tu ayat. Nabi puasa sebab maulid, sebab ingat hari kelahiran dia. Tak sambut macam mana? Isi dia sambut. Isi dia Nabi memperingati maksudnya hari kelahiran setiap minggu. Siapa yang kata jangan sambut hari kelahiran Nabi sebab Nabi tak sambut, itu geng bid'ah. Kenapa? Dia buat sefahaman yang tak ada zaman Rasulullah, dan Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah tak kata jangan sambut hari kelahiran saya pun tak sambut. Ada Nabi sebut tu? Yang ada Nabi kata zakai mulid tu fi, hari aku lahir aku puasa, aku ingat, syukur pada Allah. Nak ikut siapa? Nak ikut Nabi Muhammad kan nak ikut orang ni yang kata ada Nabi Muhammad tak sambut pun hari lahir dia. Nabi kata saya hari sambut. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambut dengan rasa syukur pada Allah SWT, dengan bicara tentang sirah, bicara tentang sunnah, tentang akhlak, ajak umat ikut Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Itu cara kita menyambut. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wa sallallahu alaihi wa Fatihah. Hasbunallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maaf di atas panjang. Allahu akbar.